Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayya sunnati faqad ahabbani wa man ahabani kana minal fi jannah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar rakan-rakan kelas pagi yang saya rindulah. Saya rindu sangat sebenarnya. Kan setiap hari 6 kali 7 kali Zoom, tetapi untuk urus kali ini saya alhamdulillah lah belum masuk dalam mana-mana Zoom lagi. Kerana apa? Sebab di Brisbane, saya ni sekarang berada di Brisbane, kami mempunyai jadual yang sangat ketat lah. Jadual yang sangat ketat. Saya bersama dengan dua lagi kawan saya lah. Sebenarnya kami bertiga dan setiap daripada kami bawa isteri masing-masing. Jadi kami 3 couple lah. Jadi kami buat satu usaha yang dipanggil sebagai Jemaah Masurah. Jemaah Masurah ni adalah jemaah yang keluar bersama isteri. Ramai orang ingat kan, orang dakwah ni keluar tinggal isteri. Dia ada sebenarnya keluar dengan isteri. Jadi ramai sebenarnya yang berlaku kesalahfahaman, yang berlaku yang kita dengar daripada orang kan. Kita tak dengar daripada firman Allah, kita tak dengar daripada sunnah Nabi, kita dengar daripada orang-orang mengatakan dakwah ni begini, dan itulah yang kita yakini. Tapi tak apalah. Yang paling penting, usaha yang kita buat adalah bagaimana kita nak sambung perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang dahulu. Rasulullah SAW telah diwahyukan, telah dipertanggungjawabkan bagaimana setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini dan harus kenal dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan, kan 6 bilion ataupun 7 bilion manusia yang berada di atas muka bumi ini, mereka adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada kalimah macam kita ni lebih kurang dalam 1.5 ataupun 1.9, ada kata 2 bilion kan, katalah 2 bilion yang ada kalimah la ilaha illallah, yang beragama Islam lah, yang kenal dengan Allah Taala, yang pernah sujud, yang pernah puasa, yang pernah bayar zakat, yang pernah pergi haji. Tuan-tuan bayangkan ada 5 bilion lagi umat Nabi yang mereka adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang mereka dilahirkan atas muka bumi ni. Seperti mana kita tidak pernah minta jadi agama Islam, mereka pun tak pernah minta jadi orang kafir. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita ni bahawa 2 bilion ni di atas bahu mereka ada satu tanggungjawab yang sangat berat. Tanggungjawab yang sangat berat, iaitu untuk memastikan setiap orang yang mati, soal dia dapat hidayat, soal dia masuk Islam, tak masuk Islam, itu bukan kerja kita. Kita tak ada kerja, tak boleh bagi hidayat kat siapa-siapa. Tapi usaha untuk jumpa mereka, usaha untuk mendakwahkan manusia kepada kalimah la ilaha illallah perlu dilakukan. Itu satu tanggungjawab, itu bukan pilihan. Ramai orang kata saya tak mampu, kan? Saya tak mampulah nak pergi sana, nak pergi sini, sebab saya pun terikat dengan kerja saya pun terikat dengan pekerjaan saya imam, saya Bilal. Tuan-tuan, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, dia imam, dia Bilal, dia ketua perang, dia bapa, dia semua dia, tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad SAW juga libatkan diri dalam usaha dakwah. Dan Rasulullah SAW juga telah keluar daripada bumi Mekah juga untuk menyampaikan Islam, kan? Jadi begitu juga kita, tuan-tuan. Kita lah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita buat usaha ni supaya apa, tuan-tuan? Nak lepaskan kita punya tanggungjawab kita, tuan-tuan. Satu orang mati tak ucap kalimah, dekat akhirat nanti dia akan bagi tahu dengan Allah. Tak ada orang pun yang bagi tahu dengan saya. Ketika itu, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan semua orang Islam akan dipanggil oleh Allah SWT. Apa kita nak jawab, kan? Di mahkamah Allah SWT nanti. Jadi alhamdulillah saya sekarang ni berada di satu wilayah lah, di Ipswich, di kawasan satu kawasan yang lebih kurang dalam 60 km lah daripada Gold Coast. Di Gold Coast saya kat Brisbane. Kalau tuan-tuan nampak, di bangunan di belakang saya ni adalah bangunan gereja. Di gereja ni, tetapi dengan berkat usaha rakan, usaha dakwah yang dilakukan di sini, kita tengok dekat puncak tu dah tak ada tanda lambang salib, kan? Dia ada lambang masjid. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita nak usaha dalam kehidupan kita. Dan macam saya, tuan-tuan, tak banyak kebaikan yang saya buat dalam kehidupan saya. Dosa banyak. Jadi mudah-mudahan kaki yang saya gunakan, tangan yang saya gunakan, dan mulut yang saya gunakan, duit sikit yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, rezeki dalam Al-Quran ni, kan, kita gunakanlah di jalan Allah SWT. Kita tak nak minta apa, tuan-tuan, daripada usaha ni. Kita tak mau minta derma. Terima derma pun kita tak mau, kan? Tapi apa yang kita nak, tuan-tuan,
Yang kita nak daripada usaha ni adalah kita mendapat kasih sayang Allah dan kita mendapat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berjuang cara yang ditunjuk daripada Nabi Muhammad SAW, dengan susah, dengan payah, dengan tangisan, kan, ini belum lagi sahabat dengan darah, kan, kita belum mampu lagi. Tapi sekurang-kurangnya dengan sedikit kesusahan yang dilalui ini kan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Kan apabila kita ditanya oleh Allah Ta'ala, mungkin bangunan dekat belakang saya ni akan bercakap dengan Allah Ta'ala, ya Allah tolonglah, kesianlah, jamin ya Allah. Dia pernah sampai di Brisbane, dia pernah sampai di beberapa buah negara, kan, dengan niat untuk apa? Untuk menyambung perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi saya menyeru juga tuan-tuan dan puan-puan, kan, semua orang, lelaki dan perempuan, kan, tua dan muda, kaya dan miskin, di atas bahu tuan-tuan ada satu tanggungjawab. Kita tengok balik tanggungjawab tu dah selesai ke belum. Alright. Inilah maksud kita buat Think Quran, tuan-tuan. Yang saya kata kita nak jadi kaya ni, kan, bukan sebab kita nak tukar kereta baru ke, nak tukar rumah baru ke. Kalau nak buat silakan, tak ada halal, tak ada haram pun. Tetapi yang kita nak usahakan, tuan-tuan, bagaimana duit yang kita dapat dengan masa diri harta kamu, kan, untuk kita korban di jalan Allah SWT, kan, supaya bila kita mati, tuan-tuan, sekurang-kurangnya ada ribu-ribu orang dapat kebaikan daripada lahirnya kita di atas muka bumi ni. Kan, malu kita, tuan-tuan. Malu kita dengan nyamuk, tuan-tuan. Nyamuk, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, kan, bila dia terbang dekat telinga kita dan kita pun tepuk dia, kan, tepuk, matilah nyamuk tu, jatuhlah di atas lantai, jatuh di atas rumput. Kita tak pernah tengok pun, tuan-tuan, ada nyamuk-nyamuk yang lain yang menangisi atas kematian nyamuk tu. Ada nyamuk-nyamuk yang lain datang untuk mandikan dia, kapankan dia, kan, kuburkan dia, kan, yang menangis atas kematian dia. Tak pernah tengok, kan? Tak biasa tengok, mana ada. Tuan-tuan dan puan-puan, bos-bos semua sekali, nyamuk yang kita lihat dalam keadaan tak ada nilai di sisi kita pun, dia datang ke atas muka bumi ni tak lama, tuan-tuan, 4 jam 5 jam je. Saya dengar cerita lah, lisan kata nyamuk ni umur dia tak panjang, 4 jam 5 jam ke 1 hari, betul-betul lah. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan dia hidup dalam masa yang singkat, tuan-tuan, nyamuk ni telah menyebabkan ramai doktor dapat kerja, tuan-tuan. Doktor dapat kerja, kan, nurse dapat kerja sebab dia bawa penyakit, kan. Jadi adalah orang dapat kerja, kan. Berapa banyaklah orang dapat kerja, dapat pekerjaan dekat kilang ubat nyamuk, kilang Baygon, kilang Reset, tuan-tuan. Tuan-tuan, nyamuk yang hidup macam ni punya pendek, tuan-tuan, ribu juta orang dapat manfaat daripada dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala takdirkan ribu dan juta orang dapat manfaat daripada nyamuk tadi tu. Kita hidup 60 tahun ada, 70 tahun ada yang 20 tahun, ada 15 tahun. Cuba kita fikir, tuan-tuan, apa manfaat yang telah kita hadirkan kepada masyarakat, kepada penduduk dunia, kepada penduduk Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah kita lakukan? Berapa orang yang dapat manfaat? Berapa orang yang telah kita Islamkan? Berapa orang yang mungkin kita tak mampu nak Islamkan, tetapi sekurang-kurangnya berapa orang yang kita pegang tangan dia, ajak pergi masjid, solat subuh berjemaah di masjid. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu kita risaukan lah, yang perlu kita risaukan. Jadi alhamdulillah, kalau tengok dekat belakang saya ni, masjid ni adalah dulunya satu gereja yang telah diusahakan oleh rakan-rakan kita kat sini, rakan-rakan dakwah kat sini. Dan hari ini ada solat jemaah dan juga ada solat Jumaat di sini. Jadi alhamdulillah, sebab tu saya bagi tahu dengan rakan-rakan sejak daripada dulu lagi, untuk kita berjaya di dunia, berjaya di akhirat dan berjaya di dunia, kita mulakan dengan usaha buat dakwah. Sebab dakwah ni adalah ibu segala amal. Dengan kita buat dakwah, mudah untuk baca Quran, mudah untuk kita berzikir, mudah kita untuk tutup aurat dengan sempurna, mudah untuk kita solat awal waktu. Banyaklah amalan-amalan yang akan dimudahkan. Mudah bangun malam, tuan-tuan. Mudah bangun malam, mudah untuk tahajud. Dan yang paling best sekali, tuan-tuan, mudah kita, Allah Ta'ala bagi satu hikmah yang mulut kita ni mudah untuk bercakap kebesaran Allah Ta'ala dengan sesiapa pun. Kadang-kadang mungkin kita ni solat rajin, puasa rajin, tapi nak cakap tentang kebesaran Allah Ta'ala ni kepada orang yang kita tidak kenal, kan. Kadang-kadang jangan kata tak kenal, nak cakap kebesaran Allah Ta'ala dengan anak isteri sendiri pun tak keluar daripada mulut kita. Sebab apa? Kita tidak dilatih. Jadi bila kita keluar ni, sebenarnya kita nak latih itulah, latih cakap kebesaran Allah Ta'ala dengan orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Alright, tentang Think Quran, tuan-tuan, mudah je nak berjaya dalam Think Quran. Saya nak bagi tip kalau nak berjaya dalam Think Quran. Tip yang pertama, tuan-tuan, kena jadi orang bodoh. Kena jadi apa, tuan-tuan? Siapa yang nak berjaya dalam Think Quran, kena jadi orang bodoh, tuan-tuan. Jangan jadi orang pandai. Yang kedua, kena jadi orang malas. Jangan jadi orang rajin. Maksud saya apa, tuan-tuan?
kebanyakan daripada kita, bila kita buat tinggi Quran ni, kita ada cara kita sendiri. Jadi kita jadi orang pandai. Jadi bila kita buat cara kita sendiri, kita rasa otak kita lebih bijak, lebih pandai, maka kita boleh berjaya. Saya tak kata tak boleh berjaya tuan-tuan, tetapi setakat kita dah bersama dengan tinggi Quran daripada saya bulan 10 tahun lepas sampai sekarang tuan-tuan, di depan mata saya dah lihat ratus orang lah yang buat macam-macam cara. Dan saya belum nampak lagi satu orang pun berjaya tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sistem yang telah kita ada sekarang ni, sistem 4 step, sistem kelas pagi adalah satu sistem yang sangat terbaik tuan-tuan. Jadi kita jadi orang bodoh je. Jadi orang bodoh supaya kita boleh ikut leader-leader kita yang telah berjaya. Jadi tak payah kita nak buat sistem A ke sistem B ke sistem C. Yang kedua saya kata apa? Mesti jadi orang malas. Jangan jadi orang rajin tuan-tuan. Sebab apa? Ramai orang ni rajin. Kan, daripada pagi kan lalu jam, kemudian pergi pejabat, kemudian ya alhamdulillah tuan-tuan, ni pun dah memang kita punya rutin. Saya tak kata kita kena berhenti kerja. Tapi saya nak bagi tahu ni orang rajin. Kan, berapa lama Haji dah kerja kat situ? Berapa lama Kak dah kerja kat situ? Kakak dah 15 tahun dah kerja kat situ. Abang dah kerja 20 tahun dah kerja kat situ. Lalu rutin harian yang sama. Dalam tinggi Quran tuan-tuan, kita jadi orang malas. Macam mana cari orang malas tuan-tuan? 3 tahun kita kerja all out tuan-tuan. Setiap hari buat TT. Walaupun kita hari pertama kita bersama dengan tinggi Quran tuan-tuan, kita buat table talk. Kita invite kita punya senior untuk bantu kita tuan-tuan. Jangan sampai senior kita call kita tanya bila nak buat TT. Siapa yang dapat call daripada senior dia, bila kau nak buat TT, kita dah gagal. Fatal, kita dah gagal dah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, orang yang berjaya adalah dia buat TT, dia invite rakan dia dan dia akan kenalkan dengan dia punya leader. Dalam kita punya 4 step ada benda ni. Jadi setiap hari buat TT. Jangan buat banyak-banyak tuan-tuan TT. Satu hari kalau saya biasa tuan-tuan, saya buat 6 ke 7 TT. Sebab apa? Sebab saya malas. Kenapa saya kata saya malas tuan-tuan? Saya nak kerja selama 3 tahun je, lepas tu saya nak rehat. Lepas 3 tahun tuan-tuan, saya tak ada buat TT lagi. Saya just monitor team yang saya ada je. Saya akan monitor mereka. Kan ada masa kita akan pergilah ngopi kat mana, nak ngopi kat Hong Kong ke, nak ngopi kat London ke, nak ngopi kat Mekah ke, kat Madinah ke, tak ada masalah tuan-tuan. Jadi untuk dapatkan level ni tuan-tuan, kita kena all out selama 3 tahun. Ramai orang tuan-tuan, dia hanya bersemangat buat tinggi Quran ni 3 bulan pertama je. Biasanya tuan-tuan, lepas masuk bulan keempat, sale kita akan drop. Kenapa sale kita drop tuan-tuan? Sebab kita tak uruskan kita punya team untuk develop kita punya team. Kita duk cari orang baru je. Cari orang baru masuk, cari orang baru masuk, cari orang baru masuk. Tapi yang dah ada kita tak develop. Kita tak duplicate sistem yang sama. Kita tak pastikan mereka ni masuk kelas pagi. Tuan-tuan bayangkan, berapa BC yang telah masuk? Berapa orang yang masuk kelas pagi tuan-tuan? Adakah kita dah sampai kelas pagi, kita dah sampai 500 orang? Dah sampai 600 orang? Ini level yang sepatutnya kita sampai. Sepatutnya dah sampai 500 orang, 600 orang. Tapi yang masuk tu kita je. Kita je yang bersemangat. Tapi kita tak pastikan orang bawah kita masuk. Kita bagi alasan macam-macam. Kan, sebab dia kerja, sebab dia begitu, dia begini. Tuan-tuan, ni semua alasan-alasan ni bagi saya adalah alasan yang kita bagi alasan supaya kita tak mau berjaya. Sebab kita rajin. Kita nak lebih suka kerja 15 tahun, 20 tahun makan gaji dengan orang. Kita suka macam tu. Itu keputusan telah kita ambil. Tapi kalau tuan-tuan nak follow saya, mudah je. Saya 3 tahun. Alhamdulillah tuan-tuan. Sekarang ni saya dah melalui lebih kurang berapa bulan? Hampir 9 ataupun 10 bulan bersama dengan tinggi Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, pendapatan saya taklah banyak. Setakat hari ini pendapatan saya tercatat lebih kurang dalam RM212,000 dalam tempoh 9 ataupun 10 bulan saya bersama dengan tinggi Quran. Dan saya alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, dengan berkat kerjasama daripada semua tim saya tuan-tuan. Bukan saya seorang tuan-tuan. Ini pun saya dah sebulan tu lebih tak ada buat TT dan sebagainya. Tapi pendapatan terus berjalan dengan lancar. Dan saya ucap terima kasih kepada Datuk Razin. Saya juga terima kasih sangat kepada saya punya Master Sifu saya, Bos Haji Amin, dan rakan-rakan saya yang lain, Bos Baktia, Bos Melissa, Cikgu Syaril, yang saya doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Kemudian Kak Ji, kemudian yang lain-lain lah. Kalau saya nak sebut ramai lah, kalau nak sebut terlalu ramai, Umi dan sebagainya terlalu ramai. Jadi kalau saya tak sebut jangan marah. Saya nak bagi tahu, saya amat berterima kasih. Saya mendoakan tuan-tuan supaya tuan-tuan berjaya dunia dan akhirat. Tuan-tuan, alhamdulillah, walaupun saya tak bergelumang dengan closing lah, dengan TT lah, saya masih mengekalkan goal director tuan-tuan pada bulan kedua bulan ni, dan insya-Allah saya cuba kekalkan rekod saya bulan ketiga.
Dan balik ni tuan-tuan, apa yang saya akan lakukan? Apa yang saya lakukan tuan-tuan? Saya nak train sebanyak 100 orang tuan-tuan fighters. Kita akan train, saya akan ajar tuan-tuan macam mana nak bentuk minda kita ni tuan-tuan menjadi minda yang berjaya. Tahu tak kenapa kita susah nak sponsor orang? Kenapa orang tak percaya cakap kita? Bukan salah Think Quran, bukan salah kita cakap tuan-tuan, tapi sebenarnya kita kena setting alignment balik kita punya minda kita supaya jadi minda orang yang berjaya. Okey tuan-tuan, itu saja saya boleh sampaikan pada pagi ni. Pagi ke tengah hari, sini dah pukul 11 dekat pukul 12 kan. Dan insya-Allah saya akan balik ke Malaysia insya-Allah pada hujung bulan ini. Dan insya-Allah kita akan saya tak dapat bersamalah pada convention Think Quran pada 19 ni sebab saya masih berada di Brisbane, Australia. Dan insya-Allah saya balik, saya perlukan 100 nama. Saya akan jumpa mereka secara offline dan insya-Allah kita akan buat special training untuk 100 orang ni. Dan 100 orang ni insya-Allah yang kita nak train dia dalam tempoh 3 tahun ke depan semua jadi millionaire insya-Allah. Jadi yang baik datang daripada Allah, kelemahatan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita akan jumpa dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.